Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa afdhalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilm waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma wa huda amara. Alhamdulillah, muslimin muslimat, hadirin hadirat yang saya hormati, moga-moga kita semua dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga kita semua dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kefahaman yang baik di dalam urusan agama dan dikurniakan keikhlasan yang menyeluruh di dalam menuju kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, insyaAllah kita akan menyambung pengajian kuliah Maghrib bulanan hari Selasa yang kedua, anjuran surau Jumaat An-Naim, seksyen 5, Wangsa Maju, menggunakan kitab Kekeliruan Umat. Inilah jawapannya, susunan Al-Fadhil Ustaz Muhadhir bin Haji Jul hafizahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin. Kita sampai ke muka surat 199, iaitu Ustaz Mahathir menerangkan tentang isu taswid. Apa dia taswid? Iaitu menyebut Sayyidina ketika tasyahud. Kan kita dalam tasyahud atau dipanggil tahiyat, kita ada selawat kepada Nabi SAW. Boleh sahaja seorang yang berselawat, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Boleh, ya? Bahkan itulah yang dibaca oleh Rasulullah SAW sendiri. Dan biasa juga kita membaca Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi tambah Sayyidina itulah yang dinamakan taswid. Jadi kita biasanya dalam keadaan biasa kita amalkan, sebab kita diajar begitu kan. Daripada kita belajar solat, ustaz kita ajar Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Tetapi mungkin sebahagian daripada kita bertemu dengan kawan-kawan atau ustaz yang mengatakan tak boleh, tambah Sayyidina tu tak boleh. Kenapa? Kerana itu bid'ah. Oleh kerana bid'ah maka haram kita buat. Sebab Nabi sendiri tak sebut Sayyidina, kenapa pula kita nak sebut Sayyidina? Sedangkan Nabi SAW bersabda, sallu kama ra'aitumuni usalli. Hendaklah kamu solat sebagaimana kamu lihat aku solat. Yakni untuk kita yang tak lihat Nabi solat, sebagaimana yang kita tahu daripada perkhabaran bahawa Nabi SAW solat begitu. Dan kita tahu Nabi SAW solat tak sebut Sayyidina. Jadi tak boleh kita sebut Sayyidina. Ini tujuan Ustaz Mahathir masukkan tajuk ini, dengan tujuan dapat memberi pencerahan dan juga meleraikan kekeliruan. Soalan, bolehkah menambah Sayyidina kepada nama Rasulullah SAW dalam tasyahud atau dalam berdoa atau di dalam memuji kepada Nabi SAW? Jawapan,
sebutan Sayyidina yang bermaksud penghulu kami. Asalnya Sayyid ni maksudnya tuan. Sebab itu dekat negara Arab biasa saja mereka panggil ya Sayyidi, wahai tuan. Kita pun kalau sesama kita tanda hormat, kita panggil dia tuan. Jadi orang Arab Sayyid itu maknanya tuan. Sayyidina, tuan kami, atau penghulu kami, atau ketua kami. Ini termasuk amalan yang sangat mulia dan dianjurkan. Mana kita, kalau sesama kita pun boleh kita panggil Sidi kepada guru kita, kepada ketua kita. Maka menambah Sayyidina ini adalah satu amalan yang mulia kerana memuliakan Nabi SAW. Tapi ini kan berbincang masalah tasyahud. Ya, termasuk di dalam tasyahud awal dan tasyahud akhir. Kenapa? Kerana ia merupakan salah satu bentuk penghormatan dan sanjungan serta adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi tidaklah sampai dikatakan haram. Tinggal lagi ada sebahagian memilih ittiba. Dia nak ikut exactly macam Nabi SAW. Dia nak sebut Allahumma salli ala Muhammad juga dalam salat, boleh, tak ada masalah. Kerana ada dua pilihan di situ. Satu, ittiba, ikut exactly macam yang warid daripada Nabi SAW, iaitu tidak ada Sayyidina. Atau boleh juga mengambil pilihan dipanggil ta'addub, beradab dengan Nabi SAW. Jadi ada orang akan bangkang, kata dia, oh kalau sebut Sayyidina itu beradab, berarti para sahabat tak ada adab lah. Para sahabat pun tak Sayyidina dalam tahiyat. Jadi jawapan kita, tidak ada talazum, tidak ada kemestian bahawa kalau kita beradab dengan menyebut Sayyidina, maka sahabat pula tidak beradab kerana tidak sebut Sayyidina. Tidak demikian. Kerana sesuatu yang dilakukan oleh sebahagian dengan niat memuliakan Nabi SAW, tidak memastikan yang meninggalkan itu meninggalkan dengan niat tidak memuliakan Nabi. Dia tidak ada saling memastikan. Jadi ini perkara yang ada keluasan. Katanya masa saya dialog di Perlis hari Sabtu baru ni, ahli panel sebelah sana mengatakan kita nakkan keterbukaan mazhab, kata dia. Inilah terbukalah. Maknanya kalau kamu tak mau Sayyidina pun, ya baguslah, kita pun tak paksa. Kamu ambil jalan ittiba, bagus juga itu. Dan bagi yang nak Sayyidina, katanya terbuka mazhab, terimalah. Kan dalam mungkin 2 minggu lepas, tak silap saya, pun ada juga kecoh sebab ada orang viralkan azan yang katanya berlaku di sebuah program di Shah Alam. Program apa saya tak pasti, tapi dah masuk waktu maghrib, Bilal azan, lalu ketika menyebut syahadah yang kedua tu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dia kita bahasa dengar lah. Bilal kita di sini pun macam itu. Tapi dalam video yang viral itu adalah asyhadu anna sayyidana Muhammadar Rasulullah, ya. Jadi nama saya juga di tag. Ni dia kata ni, tengok, terima sangat bid'ah. Tengok dah berlaku azan bid'ah. Bid'ah memang betul. Sebab zaman Nabi SAW tidak ada. Tapi kalau kita masih ingat perbincangan kita tentang tajuk bid'ah, bid'ah itu bukan hukum. Hukum syarak yang taklifi ada 5. Kalau disuruh buat tanpa ada pilihan, buat dapat pahala, tak buat berdosa, namanya wajib. Kalau disuruh buat tapi masih ada kelonggaran, buat dapat pahala, tak buat pun tak berdosa, namanya sunat ataupun mustahab. Kalau disuruh tinggal, jangan buat, tak ada pilihan, kalau kamu buat juga berdosa, itu namanya haram. Kalau disuruh kita tinggal, jangan buat, tapi ada kelonggaran, kalau kita tinggal dapat pahala, tapi kalau kita buat tak berdosa, itu namanya makruh. Atau diberi pilihan atau pulanglah nak buat tak nak buat pun, itu namanya mubah, ataupun dalam bahasa Melayu kita sebut harus. Jadi bid'ah bukan hukum. Bid'ah adalah istilah merujuk pada satu perkara baharu. Perkara itu dulu tak ada, baru dibuat, itu namanya bid'ah. Maka perbuatan itu ada hukum. Jadi nak tahu wajib, sunat dan sebagainya, kena tengok kepada dalil. Bukan asal baharu saja haram, tidak. Itu dah, kita dah selesai lama dah dalam bab yang pertama dulu. Baik. Jadi jawabnya, hukum menambah Sayyidina dalam tahiyat atau dalam azan di sisi mazhab kita itu sunat, dapat pahala.
Nabi tak buat, ya. Tak semestinya benda yang Nabi SAW tak buat, maka tak ada pahala. Kalau masih ingat dahulu lagi kita cerita bagaimana seorang sahabat Nabi tak buat, tapi sahabat ni buat, iaitu bangkit daripada rokok. Kita namakan i'tidal, ya. I'tidal tu maknanya tegak balik, ya. Rokok, sami Allahu liman hamidah. Jadi sahabat yang jadi makmum, dia buat satu bacaan yang Nabi tak buat. Dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kalau ikut teori yang mengatakan satu perbuatan yang Nabi tak buat, tak mungkinlah ada pahala, ya. Dalam kes ini Nabi SAW sendiri bagi tahu. Nabi tanya, manil mutakallimu anifa, siapa yang bercakap macam tu tadi? Jadi akhirnya sahabat tu mengaku, saya ya Rasulullah. Jadi Nabi SAW beritahu, saya telah melihat 30 lebih malaikat berlomba-lomba, siapakah antara mereka yang terlebih dahulu menulis pahala apa yang kamu sebut tadi. Jadi walaupun Nabi SAW sendiri tak buat, bukan berarti tidak ada pahala. Kerana pujian sebegitu itu dari segi syarak baik. Jadi memuji Nabi SAW dengan Sayyidina itu baik. Atas kebaikan memuji Nabi itulah ada pahala. Itu yang muktamad dalam mazhab kita. Taklah saya ikut mazhab lain, alah pulang lah. Dan bahkan di tempat kita pun tak diamalkan, ya, banyaknya tak sebut Sayyidina, tak ada masalah. Tapi katanya kan nak mengamalkan keterbukaan mazhab. Jadi yang sebut Sayyidina pun janganlah sampai dianggap ahlul bid'ah, sesat. Tidak, itu sunat di sisi mazhab Syafi'i. Dapat pahala sebut Sayyidina itu. Illahnya, asas kenapa dapat pahala, kerana itu adalah satu bentuk penghormatan dan sanjungan serta adab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang itu wajib, ya. Hormat dan sanjung Nabi itu wajib. Beradab dengan Nabi itu wajib. Tetapi cara menzahirkan itu sunat. Kalau begini caranya ada pahala, begini caranya ada pahala. Mana sandaran bahawa Nabi SAW itu adalah penghulu kita, iaitu hadis Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, ana sayyidu waladi adama yaumal qiyamati. Saya adalah penghulu anak Adam pada hari kiamat nanti. Saya lah ketua anak Adam pada hari kiamat nanti. Itu kan hari kiamat, ialah. Tetapi tidak menafikan bahawa Nabi SAW juga adalah ketua pada kita masih di dunia ini. Kerana kita itu mengikut kepada Nabi SAW. Daripada sudut itu, Nabi adalah ketua kita, imam kita. Kita makmum kepada Nabi. Bukan makmum salat, makmum kepada ajaran Nabi SAW. Wa awwalu man yanshaqqu anhul qabru. Saya adalah penghulu kepada anak Adam pada hari kiamat, dan yang mula-mula sekali dibangkitkan daripada kubur. Wa awwalu syafi'in wa awwalu musyaffa'. Dan sayalah orang yang pertama yang memberi syafaat, dan yang pertama diberi hak untuk memberikan syafaat. Jadi ini sandaran bahawa kita itu bagus menyebut Sayyidina pada Nabi SAW. Hadis ini menunjukkan bahawa Nabi SAW menjadi Sayyid, yakni ketua di negeri akhirat. Walau bagaimanapun, ia tidaklah mengkhususkan hanya pada hari kiamat sahaja. Bahkan baginda juga Sayyid, posisi baginda adalah ketua di dunia dan juga di akhirat. Maka para ulama memahami, Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Bajuri rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam hasyiahnya, al-aula zikrus siyadati. Jadi ulama kaji, dua-dua boleh, kan kita sebut tadi, tak sebut Sayyidina boleh, sebut Sayyidina juga boleh. Cuma ulama kaji antara dua ni mana yang lebih bagus. Jadi pendapat Imam Bajuri, beliau menyebutkan yang aula, yang lebih utama, zikrus siyadati, menyebut Sayyidina. Bi'annal afdalu sulukul adabi, kerana yang lebih afdal itu kita mengambil jalan beradab. Khilafan liman qala al-aula tarkus siyadati ikhtisaran alal waridi. Dan ini khilaf, berbeza dengan ulama yang berpandangan bahawa yang lebih aula jangan Sayyidina. Kenapa? Kerana nak berpada dengan yang warid. Yang warid daripada Nabi SAW tak ada Sayyidina. Dalam keadaan lain tu ada kelonggaran lah. Kita nak duduk selawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, itu tak ada masalah. Yang kata warid ni dalam solat. Jadi bermakna kita faham daripada kalam Imam Al-Bajuri ini, benda ni benda khilaf, bukan khilaf
mana satu yang haram, mana satu yang wajib. Tidak. Khilaf hanya pada mana yang aula. Mana yang kata tak payah Saidina pun dia tak kata haram Saidina, cuma dia kata tak Saidina tu lagi baik, lagi utama. Dan yang kata tambah Saidina pun dia tak kata tak tambah Saidina berdosa tak. Dia kata tak tambah Saidina pun tak apa, tapi yang tambah tu lagi baik. Jadi khilaf tu pada mana yang lebih baik, bukan mana yang baik, mana yang tak baik. Kita kena faham di situ Jadi kalau ada kawan kita tak nak Saidina pun, dia biarkan, tak apa. Jangan kata dia Wahabi pula. Kau ni Wahabi tak ajar Saidina. Tak semestinya tak ramai pun orang nak mengaku Wahabi. Saya dialog di Perlis tu tajuk Wahabi. Maaflah kalau ada orang surau sini yang mengaku dia Wahabi tapi di sana tak ada yang nak mengaku. Jadi tajuknya Wahabiyah, fahaman Wahabi, adakah aliran sesat atau aliran ahli sunnah wal jamaah. Jadi berdasarkan fakta dan data yang kami ada, kami berpegang aliran Wahabiyah ni adalah ajaran sesat, aliran sesat. Jadi lawan ahli panel kita, Ustaz Salman, dia berpendirian tidak, Wahabi ini adalah ahli sunnah wal jamaah. Tapi bila tanya dia pun tak mengaku Wahabi. Dia bukan Wahabi. 3 kali dah saya kata saya bukan Wahabi dia. Dan mereka sangat lega bila saya bersetuju dengan titah Dulu Yang Maha Mulia Raja Perlis mengatakan Perlis bukan mengamalkan Wahabi. Setuju tak kata dia? Saya kata setuju. Padahal dia dah titah macam itu. Dan saya pernah baca undang-undang Perlis, memang ditulis berpegang dengan ahli sunnah wal jamaah. Tak ada ditulis negeri Perlis berpegang dengan Wahabi. Jadi saya setuju. Jadi mereka excited. Yang paling penting daripada dialog ini adalah Perlis bukan Wahabi. Saya fikir kalau setakat nak kata Perlis bukan Wahabi, tak payah dialog. Sebab di sisi kamu kata Wahabi itu ahli sunnah wal jamaah. Jadi apa yang excited sangat kalau kamu bukan ahli sunnah wal jamaah ataupun bukan Wahabi dalam ahli sunnah wal jamaah? Mengatuk dah. Baik. Contoh, kata-kata kita mazhab apa? Syafi'i ke Hanafi? Syafi'i. Kalau ada orang dia kata kau Hanafi kita nak buat dialog besar-besaran kan? Nak membuktikan bahawa kita ni mazhab Syafi'i bukan Hanafi lah, kita cakaplah saya Syafi'i bukan Hanafi. Kan macam itu. Oleh kerana Wahabi tak ahli sunnah wal jamaah, tak perlu nak beri dia sangat just cakap saya ahli sunnah, bukan aliran Wahabi, saya aliran Asy'ari. Si Wahabi ahli sunnah juga kan? Itu tak ada kita nak excited sangat. Tapi nampak excited betul bila dikatakan bukan Wahabi. Dan bahkan bila saya ditanya siapa Wahabi kat Malaysia, saya kata bergantung pada siapa yang ditanya. Kalau awak tanya kepada Datuk Seri Syahidan Kasim, dia pernah mengaku saya Wahabi yang baik, kata dia. Saya berani kata tu sebab saya tengok video tu, dia mengaku. Kalau tanya dia kata dia lah Wahabi, tapi dia Wahabi yang baik. Kalau tanya satu researcher nama Murray Hunter, dia pernah tulis satu artikel dalam jurnal, dia kata Dr. Mazhar. Apa alasan dia? Tanya dia. Kalau tanya Dr. Mazhar, dia kata tak, bukan dia, ada satu jenis Wahabi namanya Wahabi Madkhali. Ni bahaya kata dia, suka menipu. Itu Dr. Mazhar. Mana Dr. Mazhar tahu Wahabi itu ada. Tapi sejenis Wahabi lah, bukan semua Wahabi. Wahabi Madkhali dia. Siapa Wahabi Madkhali? Wallahu a'lam. Jadi kalau pun Wahabi ni ahli sunnah wal jamaah, pegang pada Quran dan sunnah, ikut salaf, kenapa macam jangan kata saya Wahabi jatuh maruah saya pula. Kalau kami kalau macam Ustaz Engku dituduh Wahabi, jatuh maruah saya. Sebab saya berpegang Wahabi sesat. Bukan kafir, sesat. Ahlul bidah. Jadi kalau kata Ustaz Engku Wahabi, saya terasa. Saya berpegang Asy'ari itu ahli sunnah wal jamaah. Lalu orang mengatakan Asy'ari itu sesat. Wahabi kata Asy'ari sesat. Di silibus-silibus di sana mereka kata Asy'ariyah ni firqah dhallah. Maknanya Imam Ibn Hajar Asqalani bukan ahli sunnah wal jamaah, Imam Nawawi bukan ahli sunnah wal jamaah, Imam Baihaqi, Imam Hakim, ini semua bukan ahli sunnah wal jamaah sebab mereka Asy'ariyah. Mazhab yang 4 majoriti adalah Asy'ariyah. Jadi kalau mereka ini dituduh bukan ahli sunnah wal jamaah, kita pertahankan ahli sunnah wal jamaah. Kamu Asy'ari, alhamdulillah.
Mereka mempertahankan Wahabi Ahlussunnah wal Jamaah. Kamu Wahabi, bukan. Jangan. Yang senang-senang tuduh saya Wahabi. Ini macam ada crisis identity. Kan ada orang buat teka-teki bukan betul pun. Teka-teki dia. Tahu tak kenapa siput babi tu dia jalan slow? Pernah tengok siput babi jalan slow? Kenapa slow? Kita fikir kenapa pula? Sebab dia tak ada kaki, bukan? Kita teka-teki kan. Dia tak adalah dialek macam tu kalau tak ada kaki memang. Habis itu kenapa siput babi jalan slow? Sebab masa jalan tu dia asyik fikir, aku ni siput ke babi? Dia duduk fikir, dia jadi slow tu. Orang tak berfikir kan slow jalan. Aku ni siput ke babi? Jadi macam tu lah. Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Aku ni ahli sunnah ke Wahabi? Ya, kalau memang Wahabi ahli sunnah, tak payah fikir. Ya, Wahabi sebab ahli sunnah. Tak ada masalah. Tak tahu lah, crisis identity. Baik. Jadi tak mestilah dia tak baca Sayyidina tu Wahabi. Itu bukan isu Wahabi ya. Tak baca kunut pun tak mesti Wahabi. Tak zikir lepas mayang pun tak mesti Wahabi. Mungkin malas, mungkin nak cepat. Kadang-kadang kita malas nak zikir. Bukan masalah kita kata bid'ah ke apa, kita malas. Atau kita ada urusan nak cepat. Jadi siapa nak tahu Wahabi tu boleh download ya. Pergi dekat Ahlussunnah wal Jamaah Research Group Facebook dia. Dia ada bagi link Dropbox ke apa. Boleh download slide kita tu, kita seraikan ini ciri-ciri dia, ini dalam kitab dia tulis apa, dalam kitab dia tulis apa. Jadi data dan fakta saja, jangan main persepsi. Yang mereka persepsi ni, Ustaz aku pergi dekat tak baca buku. Sebab dia tanya saya tentang Ibn Tumat. Jadi data yang daripada saya, Ibn Tumat ni dia memang terlibat dengan peperangan, pembunuhan, tapi atas dasar politik, bukan atas dasar ideologi. Jadi saya maklumkan. Jadi Ustaz baca tu buku ni 1, 2, 3, 4 buku yang cerita tentang peperangan Ibn Tumat. Saya tak baca. Jadi itu yang diisukan. Memang saya tak baca sebab Ibn Tumat bukan Wahabi, bukan idola Wahabi, bukan pembela Wahabi. Jadi saya nak bincang isu Wahabi, saya baca tentang Wahabi lah. Jadi itu yang mereka wah-wahkan. Ustaz aku pergi debat tak baca buku. Jadi saya kata, di macam kamu komplain orang pergi exam matematik tak baca buku sejarah. Lah, dah di exam matematik, taklah dia tak baca buku sejarah. Yang kita marah, kau pergi exam matematik, kau tak baca buku matematik. Kan problem. Jadi isu tak Sayyidina atau Sayyidina khilaf. Di kalangan mazhab khilaf, bukan antara Wahabi bukan Wahabi. Wahabi kata tak aula baca Sayyidina, kita kata aula, bukan. Sesama mazhab Syafi'i pun berbeza pandangan. Cuma Wahabi ni dia keras. Dia kata tak baca Sayyidina tu bid'ah, haram. Itu Wahabi. Yang kita tak baca Sayyidina itu lebih baik bagi setengah. Yang satu lagi baca Sayyidina itu lebih baik. Tapi dua-dua boleh. Wal mu'tamad al-awwal, yang menjadi pegangan dalam mazhab adalah yang pertama, iaitu yang lebih baik adalah baca Sayyidina. Okey, kan ada hadis Nabi larang baca Sayyidina dalam solat. La tusawwiduni fi salatikum. Jangan kamu baca Sayyidina akan aku dalam solat kamu. Ya, ini adalah hadis yang batil, palsu. Hadis yang direka-reka. Tak ada pun hadis macam itu. Jadi yang palsu tak jadi pegangan lah dalam bab hukum. Kalau kata takdir sahih hadis ni, maka kuatlah dalil dah katakan tak Sayyidina tadi. Tapi tidak, ini hadis yang batil. Al-Muhaddis Sayyid Alawi bin Abbas Al-Maliki rahimahullah ta'ala, yang wafat meninggal dunia tahun 71, menjelaskan bahawa sekurang-kurangnya ada 4 hujah yang menolak pendapat yang melarang menyebut Sayyidina ketika selawat. Ini pendapat yang melarang, bukan yang kata aula tak aula, dia larang, dia kata tak boleh. Pertama, tidak ada keterangan secara jelas dan tegas sama ada pada Quran, hadis atau para imam yang 4 yang mengatakan batal solat jika mengucapkan Sayyidina. Tidak ada dalil yang mengatakan tak boleh. Oh, teruklah macam tu Ustaz. Ini kan ibadah. Ibadah ni asalnya haram. Kecuali ada dalil. Betul. Maksud kalau memang kamu mereka-reka satu ibadah, ada pula sembahyang yang ke-6, sembahyang fardu yang ke-6, ya haram. Tambah pula 1 rakaat, ya, malam ni rajin pula sejuk dingin, takkan 4 je, pantailah 6, ya, haram.
Itu jelas. Tapi kan memuji Nabi ini umum, jadi boleh sahaja dilakukan dalam solat. Dan orang yang mengatakan batal tidak ada dasar dan dalil. Sebab mengatakan batal itu juga perlu dalil, atau mengatakan haram. 3 imam yang 4 daripada 4 orang imam mazhab, termasuklah Hanafi, Maliki dan Syafi'i, sepakat tentang menambahnya Sayyidina ketika berselawat kepada Nabi SAW sebagai tanda hormat. Dan ramai ulama salaf yang mengatakan bahawa hadis yang dijadikan dalil oleh mereka yang menolak bacaan Sayyidina adalah hadis yang batil. Antaranya Al-Bakri bin Muhammad Syaqqa, pengarang I'anatul Talibin, dan Imam Ar-Ramli dalam kitabnya Nihayatul Muhtaj. Mana kesimpulannya adalah perkara ini khilaf di kalangan ulama, kesemuanya menerima. Kalau Wahbi lain, dia kata haram. Tapi yang lain seperti itu, mereka menerima taswid ini. Cuma ada yang kata yang afdalnya tak payah Sayyidina lah, kita ikut macam warid daripada Nabi, tak Sayyidina. Itu lebih bagus. Satu lagi, dan ini yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, Sayyidina itu lebih bagus. Jadi tak perlu bergaduh sangat. Nak Sayyidina, tak Sayyidina pun tak Sayyidina. Hadis ini adalah maudhu'. Hadis la tusayyiduni fi salat, janganlah kamu mensayyidkan saya dalam sembahyang. Hadis ini adalah palsu yang tidak ada asalnya. Ia dinaskan oleh Al-Hafiz As-Sakhawi dalam Al-Maqasidul Hasanah. Dalam kitab Al-Hawi, apabila ditanya mengenai hadis tersebut, Imam Jalaluddin As-Sayuti menjawab dengan tegas, tidak pernah ada hadis seperti itu. Itu batil. Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Imam Syamsuddin Ar-Ramli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami, Imam Al-Qari, para fuqaha mazhab Syafi'i dan mazhab Maliki rahmatullah alaihim, semuanya mengatakan hadis itu sama sekali tidak benar. Jadi yang melarang tu memang tidak ada dalil. Cuma bezanya, sebahagian kata afdal baca, afdal tak baca. Dan mendahului beradab berbanding dengan itibak tu ada sandaran. Kan khilaf ni, nak ikut ke nak beradab. Tapi tak belah berarti yang tak baca tu biadab. Sebab dia ada sandaran juga, iaitu nak ikut. Tapi yang nak baca, bagi dia nak beradab. Sandarannya misalnya adalah Sayyidina bin Abbas radhiyallahu anhuma, ketika Nabi SAW tarik duduk sekali dengan baginda ketika solat, dia undur ke belakang. Nabi tanya kenapa? Tak layak dia duduk sebaring dengan Nabi. Itu mendahulukan adab. Bila Nabi SAW turun nak solat, masa itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu sedang jadi imam. Nabi SAW dah bagi isyarat supaya Sayyidina Abu Bakar jangan maintainlah, teruslah jadi imam. Sayyidina Abu Bakar masih undur ke belakang. Kalau Sayyidina Abu Bakar maintain, itu namanya ittiba', ikut macam Nabi kata. Bila undur, itu namanya ta'addub, beradab. Bila Nabi tanya, kenapa tak stay je? Sayyidina Abu Bakar kata, tak layaklah anak Abu Quhafah menjadi imam di depan Rasulullah SAW. Jadi sahabat juga ada yang mendahulukan adab berbanding dengan yang Nabi suruh. Kemudian Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ketika perjanjian Hudaibiyah, kan orang musyrik kata, ni kami tak setuju letak Muhammad Rasulullah ni. Kalau kami dah terima kamu Rasulullah, tak adalah kami lawan kamu. Padam Rasulullah ni kami tak mau. Jadi Nabi SAW suruhlah, sebab Nabi SAW tak tahu di mana letaknya Rasulullah tu. Nabi suruh sahabat, Sayyidina Ali padam, tak apa. Mereka nak suruh padam. Sayyidina Ali keberatan. Dan memang Rasulullah kenapa nak padam? Jadi Sayyidina Ali mendahulukan beradab. Sayyidina Ali merasa tidak beradab untuk memadam Rasulullah daripada perjanjian, sedangkan Nabi memang Rasulullah. Hinggalah Nabi SAW minta, tunjuk kepada saya kat mana perkataan Rasulullah tu, Nabi sendiri yang padam. Jadi ada indikasi daripada para sahabat dalam keadaan-keadaan tertentu, mereka mendahulukan beradab membanding dengan mengikut. Yang mengikut tu umum. Secara umum kita kena mengikut. Tapi beradab juga adalah termasuk ajaran Nabi SAW. Baik, selesai. Kita akan masuk ke bab yang baru. Ada baki 4 minit lagi. Ada sebarang soalan? Sila. Dia nak follow yang tak baca.
Allahumma salli ala Muhammad saja, tak ada masalah, sembahyang sah. Dan ikut pandangan sebahagian ulama itu lebih aula. Tapi pendapat itu dalam mazhab Syafi'i dianggap pendapat yang tak kuat. Yang kata tak Sayyidina lebih aula tu, ada ulama berpandangan macam tu. Nak pegang itu boleh. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, boleh, sembahyang sah. Tapi berikut pendapat yang lebih kuat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad, itu lebih aula. Tapi kedua-duanya sah dan baik, dapat pahala kedua-duanya. Sebab itu kita kata, kalau kata nak belapang dada, inilah tempat belapang dada. Sebab masing-masing ada dalil, dan masing-masing itu ada pandangan ulama yang mengatakan demikian. Sama juga. Maknanya boleh Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, boleh. Ataupun Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, boleh juga. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau saya mampu jawab, silakan. Okey. Kalau tak ada, ada 2 minit. Setakat yang sempatlah. Kita baca tajuk dulu. Bab 9 ini berkaitan dengan zikir dan bacaan. Kadang-kadang berlaku kekeliruan. Misalnya kita lepas sembahyang, kita zikir ramai-ramai. Ya. Subhanallah, subhanallah. Dah lah ramai-ramai. Nyaring pula tu suara. Ada orang tak gemar betul. Ini bid'ah ni. Zikir nyaring ni bid'ah. Zikir ramai-ramai ni bid'ah. Jadi apa soalan dia adalah, apakah hukum berzikir secara berjamaah? Zikir itu beramai-ramai dan menguatkan suara. Dan apakah dalilnya? Apa dalil pada hukum tadi? Pertama, nak tahu hukum berzikir beramai-ramai macam yang kita selalu amalkan lepas solat. Dan yang kedua, suara itu nyaring, bukan perlahan, nyaring. Subhanallah, 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 subhanallah. Ya, apa hukum? Jawapan, ianya adalah sunat yang sabit dalil syarak daripada Quran dan hadis. Oleh itu, tahu hukum dulu, kita amalkan. Dalil bulan depan, insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa ahsin akhlaqana wa azim ujurana wa nawwir qulubana bi nuri hidayatika kama la tarda bi nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum.